Okey, dah jumpa dah buku teks? Dah. Okey, buku surat apa tu? 100? Okey ni, sama tak dengan saya ni? Journal khas 4.3. Mau tak? Jumpa. Okey, baik. Sekarang ni semua dah ada lah buku teks. Hai semua. Itu kau sebut betul Okey, baik, mari kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, baik. So journal khas, okey, dia ada ni contoh-contoh dia. Journal belian. Okey, Allah, kita pula pen ni. Okey, dia ada journal belian, journal jualan, journal pulangan belian. Sebabkan ada belian, adalah pulangan belian. Dan adanya jualan, maka adalah pulangan jualan. Seterusnya journal penerimaan tunai dan journal pembayaran tunai. Okay, so hari ini, malam ni kita cuma nak tahu tentang ni saja. 1, 2, 3, 4 iaitu journal belian, journal jualan, journal pulangan belian dan journal pulangan jualan. Okay. Panjang umur. Right. Okey, bagi siapa yang baru masuk, okey, Tania, terima kasih sebab join kelas malam ni. Nampaknya bila kelas malam ni ramailah, okey. Okey, jadi buka buku teks ni sama dengan buku teks saya ni right, baik. Journal khas hari ni. Okey, so sebelum ni bila kita buat journal ada beberapa perkara ataupun urus niaga sahaja yang kita rekodkan. Okey, contohnya apabila kita buat catatan pembukaan, catatan penutupan, kita jual ataupun kita beli aset bukan semasa, kita ada ambil barang niaga, okey? Itu antara butir-butir yang kita rekod dalam journal Betul ke tidak? Betul. Betul Okay, so journal khas pula, setiap satu ni ada fungsi dia sendiri. Okay, journal belian ada fungsi dia sendiri, journal jualan ada fungsi sendiri, pulangan belian fungsi sendiri, pulangan jualan fungsi dia sendiri, penerimaan tunai fungsi yang sendiri dan journal pembayaran tunai pun fungsi dia sendiri. Okay, malam ni saya jelaskan lah. Okay, sekarang saya jelaskan. Journal belian cuma rekodkan belian secara belian barang niaga secara hutang. Kita beli barang secara hutang. Kita rekod dalam journal belian. Itu saja. Okey. Kalau kita beli aset bukan semasa adalah kita rekod. Adakah kita rekod dekat journal belian? Tak. Soalan saya, tidak. Okey, sebab kita cuma rekodkan barang niaga. Contoh, kalau nama perniagaan kita, perniagaan kosmetik katakan. Perniagaan kosmetik Dirgahayu katakan. Maknanya barang niaga kita apa? Kosmetik. Lepas tu kita jumpa satu dokumen, dia beli rak pameran. Adakah rak pameran itu barang niaga? Tidak. Tidak. Jadi boleh tak kita rekod dokumen tersebut ke dalam journal belian? Tak boleh. Okey, bagus. Dah jelaskan. Okey, lagi satu nak tanya pula. Kalau urus niaga secara hutang, apa dokumennya? Apa dokumen kalau kita beli barang niaga secara hutang? Invoice. Betul, dokumennya adalah invoice. So, kalau kita jumpa invoice dan beli barang niaga, maka dia akan masuk journal belian. Okey, itu jelas? Jelas. Alhamdulillah. Okey, siapa boleh teka? Journal jualan ni untuk apa pula? Belian tu dah jelas tadi tu. Journal jualan agaknya untuk apa? Debit. Untuk? Yakin debit. Belum debit kredit lagi nak. Ni baru belum masuk. Pulangan barang niaga kepada pembekal.
Oh, pulangan. Ni nama dia jurnal jualan. Ah, Kalau jurnal belian tu merekodkan belian barang niaga. Kalau aha. jurnal jualan merekodkan jualan barang niaga secara kredit. Betul. Adakah anda baca buku? Aida? Apa cikgu? Aida ada baca buku ke? Hari tu ada. Bagus. Ish, Ingat bapak. lagi. Alhamdulillah. Aina baca buku. Okey, baik. Betul cakap baik-baik kan Aina dah left. Okey, baik. Jurnal jualan merekodkan jualan barang niaga secara hutang. Lawan kepada jurnal belian lah. Yang penting barang niaga dan secara hutang. Okey, contoh tadi kita perniagaan kosmetik Dirgahayu. Maknanya barang niaga kita adalah kosmetik lah. Okey, jadi lepas tu kita jumpa satu dokumen tu, kita nama perniagaan kita dekat atas. Maknanya kita jual ke kita beli? Kita jumpa dokumen, nama perniagaan kita kat atas, ya, jadi kita jual. So kita jual, tengok butir barang-barang tu adalah barang kosmetik, lipstick, lagi apa, bedak, kan contoh dia. Okey, jadi so kita akan kata masuk dekat jurnal jualan. Okey, secara hutang, apa dokumen dia? Kalau kita urus niaga secara hutang, dokumennya adalah invoice. Okay, apa catat kat dalam nota awak ni, awak dah buat ni nota ni. Okey, baik. Lepas tu jurnal pulangan belian. Okey, tadi tu belian dengan jualan. Jadi kalau pulangan belian tu apa? Okey, saya terangkan situasi pulangan belian. Okey, situasi pulangan belian. Pulangan belian tu adalah kita pulangkan barang. Kita dah beli mula dekat jurnal belian ni, kita beli barang. Kita beli barang secara hutang. Okey. Kita beli, contoh kan kita tadi perniagaan kosmetik kan. Jadi kita beli lipstick 100 batang. Okey, 100 batang. Kita beli daripada pembekal lah. Sekali bila barang tu sampai, kita tengok barang tu, lipstick tu ada yang patah. Jadi kita pulangkan, mungkin ada 20 yang patah, jadi kita pulangkan 20 batang lipstick yang patah tu. Jadi kita akan rekodkan ke dalam jurnal pulangan belian. Okay, jelas tak? Pulangan belian. Okay. Jadi apa agaknya dokumen kalau kita nak rekodkan pulangan belian? Dokumen dia apa? Nota? Okay, nota? Nota kredit. Betul, nota kredit. Okay, nota kredit. Kalau kita jumpa nota kredit, kalau kita beli, nama kita dekat atas ke dekat bawah? Kalau kita, tadi awak kata kalau kita jual, nama perniagaan kita dekat atas. Kalau kita beli, nama perniagaan kita kat atas ke kat bawah? Kat bawah. Kat bawah. Bila kita jumpa nama perniagaan kita dekat bawah, maknanya itu adalah pulangan belian. Okay, nota kredit pulangan belian, jadi kita masukkan dokumen tu dekat jurnal pulangan belian. Ini saya jelaskan dulu nanti kita buat sama-sama. Baru nampak, baru jelas. Okay, seterusnya jurnal pulangan jualan pula, kita rekodkan pulangan jualan. Apa tu pulangan jualan? Contohnya tadi kita dah kita perniagaan kosmetik, jadi kita ada jual compact powder katakan, bedak kan, bedak yang dalam bulat tu, kita jual pada pelanggan tu 5 bekas. Kali pelanggan tu balik dia kata, oh saya tak nak warna ni, saya nak pulang. Okay, jadi dia pulangkan satu. Jadi kita rekodkan yang pulangan tu di dalam jurnal pulangan jualan. Okay, jadi dokumen dia pun sama juga, nota kredit. Okay, nota kredit pun untuk jurnal pulangan jualan juga. Cuma bezanya adalah nama perniagaan kita lah. Kalau belian tadi, nama perniagaan kita dekat bawah. Kalau pulangan jualan, nama perniagaan kita dekat atas dekat bawah. Atas. Dekat atas bagus. Sama macam jurnal jualan lah, sama. Ini format dia untuk keempat-empat ni format dia sama. Dia mesti ada, dia tak macam jurnal am lah, beza sangat dengan jurnal am. Okay, sebab apa? Dia cuma ada, ni yang pertama, kalau kita buat jurnal belian, kepala dia jurnal belian. Ni. Dan kita buat sini JB1. Kalau kita buat jurnal jualan, tajuk dia jurnal jualan JJ1. Kalau kita buat jurnal pulangan belian, jadi tajuk dia apa? JB.
Pedania? Johor Bahru? Jurnal pulangan belian Ya, JPB1. betul. Okey, kalau kita buat jurnal pulangan belian, kita tulislah tajuk dia jurnal pulangan belian JPB1. Kalau jurnal pulangan jualan, nama dia jurnal pulangan jualan JPJ1. Okey, satu ni tak semestinya satu. Kalau perniagaan tu ada banyak helai, dia akan jadi 2, 3, 4, 5 macam tu. Tapi untuk peringkat awak, satu je biasanya. Okay, so kolom dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom saja. Dia pun sama. 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Okay, kolom pertama tarikh. Okay, ini format tak boleh berubah. Okay, kolom pertama tarikh, kolom kedua butir, kolom ketiga folio, kolom keempat nombor dokumen, kolom kelima jumlah ataupun RM. Ni RM ni mesti ada. Jangan tinggal RM. Sebab duit kita RM lah. Sama untuk keempat-empat jurnal tu, inilah format dia sama. Okay, so yang pertama tarikh. Tarikh mesti ada tahun dulu. Sekali dia kita tulis tahun, lepas tu bulan berapa, yang akhir, yang bawah-bawah ni dia ikut dia tarikh berapa hari bulan. Okay, dan yang dekat butir ni kita tulis apa? Kita tulis nama perniagaan. Okay, tapi yang butir ni nama perniagaan mesti bukan nama kita, nama yang lagi satu. Okay, kalau kita beli maknanya dekat butir ni nama pembekal. Okay, kalau kita dekat jurnal pulangan belian, jurnal belian, okay, dekat butir ni nama pembekal. Tapi kalau jualan dekat butir ni kita tulis nama siapa? Pelanggan. Ya, betul, nama pelanggan. Pelanggan yang secara hutang tu. Okay. Tapi kalau itu saya ulang balik. Kalau jurnal belian dekat butir ni nama pembekal, perniagaan yang bekalkan barang pada kita tu. Yang kita beli barang dengan dia tu. Okay, kalau jurnal jualan, nama dekat butir ni adalah nama pelanggan yang kita jual barang dengan dia tu. Okay, sama juga. Kalau jurnal pulangan belian, dekat butir nama pembekal yang kita pulang barang dengan dia. Dan kalau dekat jurnal pulangan jualan, butir ni adalah nama pelanggan tersebut. Okay, lepas tu, contoh lah Okay, yang ini dia ada kedai A dengan syarikat B. Contoh, ni dia buat Mei 10 kedai A. Katalah syarikat B ni sepatutnya Mei 15. Jadi tulislah kat sini 15 hari bulan. Mei 15. Okay. Nilai dia berapa? Kedai A hutang berapa? Dengan syarikat B kita hutang berapa? Jadi jumlah ada dua ni. Okay, contohlah contoh kat sini katakanlah kita hutang dengan kedai A 2,000 dengan syarikat B 3,000. Jadi jumlah berapa? 5,000. Ya, jumlah dekat sini 5,000, gariskan. Ini butir dia apa? Butir dia pada tarikh akhir bulan tersebut. Kalau Mei 31 hari bulan lah. Kalau tak tahu tengok kalender kalau tak tahu lagi boleh tengok penumbuk ni. Dia ada kaedah nak kira dia. Okay, baik. Macam dah ajar dia tu. Okay, jadi belum ajar tak ingat. Okay, jadi kalau kita buka akaun belian, ni akaun belian, maka yang bawah ni jurnal belian, maka bawah ni adalah akaun belian. Nampak? Kalau atas ni kita buka jurnal belian, maka bawah ni kita buat nama dia adalah akaun belian. Kalau atas ni kita sekarang ni kita buat jurnal jualan, maka bawah dia adalah akaun jualan. Jelas tak? Jelas. Pada nilai jumlah tu Alhamdulillah jelas. Okay, pada nilai jumlah tu itu mesti sebaris. Ni pun sama sebaris. Okay, akaun jualan. Kalau saya soalan saya. Kalau kita buat jurnal pulangan belian, jadi dekat 31 hari bulan ni apa nama dia? Akaun pulangan belian. Betul. Okay. Dan kalau kita buat jurnal pulangan jualan, nama 31 hari bulan nama dia apa? Akaun pulangan jualan. Betul, akaun pulangan jualan. Okay, setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Okay, baik. Okay, tak ada soalan Okay, anak-anak lelaki diam je.
Okay, baik, tengok ni. Akaun belian dalam kurungan debit. Okay, ni awak hafal je. Untuk sementara ni awak hafal. Nanti bila kita belajar bab ledger saya jelaskan. Okay, akaun belian dalam kurungan debit mesti ada dalam kurungan debit ni, dan akaun jualan dalam kurungan kredit ni mesti ada. Okay, lepas tu bila kita buat nanti akaun jurnal pulangan belian, jadi jumlah dia akan jadi akaun pulangan belian dalam kurungan siapa boleh teka, debit ke kredit. Kredit. Kenapa kredit? Sebab sekejap. Sebab tengok buku. Dah. Sebab dia lawan dengan belian. Okey, kalau belian tu debit, pulangan belian kredit. Macam tu je. Okey. Okey, jadi kalau kita buka pula jurnal pulangan jualan, okey, jadi pada tarikh 31 hari bulan, akaun pulangan jualan dalam kurungan apa? Debit. Betul. Alright. Dapat Dapat anak-anak semua? Okay, Alhamdulillah. Okay. Okay, mari kita semua ni saya dah cover dah ni nota-nota ni saya dah cover dah. Okay, mari kita try sikit. Okay, buka buku awak. Okay, buka buku surat 100. Laju je jalan tu. 100. Lebih 115. 100. Okay. Alamak tadi. Okay. Tak payah, ini urus niaga belum lagi sampai. Okey, tak apa, kita cuba buat latihan saya ni. Okay, mari kita tengok sama-sama, kita teka dia masuk ke mana. Okey, soalan jurnal khas. Okey, sedia semua, pelajar-pelajar semua, okey, anak-anak semua fokus, okey. Okey, so kita tengok. Kita adalah Encik Anthony memulakan perniagaan kedai alat sukan Anthony. Okey. Okay, yang membekalkan peralatan sukan. So barang niaga kita adalah peralatan sukan. Sebab kita adalah kedai alatan sukan. Ingat kita adalah kedai sukan Anthony, kita jual peralatan sukan. Apa contoh peralatan sukan? Izul Haris, apa contoh peralatan sukan yang awak tahu? Ni tak dalam buku kan? Ni tak. Ni dalam saya bagi ni. Nampak tak? Nampak. Izul, are you there? Izul? Okay, Adam, good boy. Okay, bagi saya contoh peralatan sukan. Anything. Bagi je apa-apa. Tempat betul. Mana Adam? Okay, Adam. Ya. Bagi saya contoh peralatan sukan yang Adam tahu, apa-apa je. Raket. Bola sepak. Dah pergi dulu ambil acuh dulu. Okey, raket boleh, bola sepak pun boleh. Bagus. Alright, baik. Sekarang kita adalah kedai sukan Anthony. So tengok dulu. Invoice, dokumen yang pertama. Invoice tadi untuk urus niaga secara hutang. Okey, so nama kita dekat atas ke kat bawah? Ni jadi ni, atas bawah. So nama kita kedai sukan Anthony dekat atas ke kat bawah? Bawah. Ya, ini adalah kita. Maknanya kita beli ke kita jual? Beli. Ya, kita beli. Kita beli secara tunai ke secara hutang? Macam mana kita tahu tu secara hutang? Sebab dia pakai invoice. Ya, betul. Maknanya secara hutang. Okay, so maknanya bila kita beli secara hutang, automatik dia masuk dekat jurnal Belian. Jurnal belian lah sebab kita baru beli. Kita belum pulang. Lepas tu kena pastikan barang dia apa. Kayu okey. Oh, ni peralatan sukan. Okey, betul, barang niaga je boleh. Kalau kat sini aset bukan semasa, automatik masuk dekat jurnal. Faham?
Faham. Nilai ni nak ambil yang mana? 10200 ke 9180? 9180. Betul. Okey, tarikh dia berapa bulan? 3 Mei. 3 3 Mei. Mei. Betul. Jadi, butir dia. Kita nak tulis butir dia apa? Tadi saya kata butir dia mesti nama yang bukan nama kita. Jadi kita tulis nama siapa? Cergas Sendirian Berhad. Ya, betul. Ni akan jadi butir. Okey, cergas sendirian berhad. Cergas sendirian berhad. Okey, saya ada buat ni. Okay, nilai dia semalam. Ingat 9180. Cergas sendirian berhad. Berapa bulan tadi? Tak ingat. Berapa bulan tadi? 3 3 Mei. 3 Mei. 3 Mei 2019. Kita cuba satu. Okey, ni nanti awak boleh print Kalau tak boleh print, awak tak payah salin dia punya dokumen dia. Okey, awak cuma buat dia punya journal. Okey, so kita mulakan dengan journal belian lah sebab dokumen satu kita dapat journal belian. Journal belian. Atas ni ada JB1. 1. JB1. Bagus. Okey, tarikh 2000 apa tadi? 19. 2019. 2019 Mei 3. 3. Cergas, butir tadi cergas sendirian. Penuh tau, jangan singkatan Awak kena tulis sama macam dalam dokumen, jangan kurang sikit pun. Folio abaikan. Okey, nombor dokumen. Nombor dokumen kita pergi balik ke atas tu. Nombor dokumen yang mana satu nombor dokumen? Mana nombor dokumen? 258. 5811. Ya betul, 5811. Kesian Ain tak dapat line, tak dapat join. Okay. 5811 kan? Okay. 58119180 tadi kan nilai dia kan? Betul tak? Okey dah. Siap lah tu. Macam tu saja. Dia tak ada nak imbang-imbang belum lagi. Okey. Jumlah pun nanti setelah selesai semua dokumen baru kita letak jumlah. Okey, dokumen 2 pula. Okey, dokumen 2 nama dia nota debit. Tadi kita jumpa nota kredit untuk pulangan. Kalau nota debit, adakah dia pulangan? Ya. Nota debit bukan untuk pulangan, dia untuk menambahkan hutang. Okey, nota debit ni masih yang buat word wall tu pun ada ni, quiz ni. Nota debit untuk tambah hutang. Jadi dia takkan masuk, ni nota dia takkan masuk dekat jurnal pulangan. Okey, dia akan masuk dekat jurnal sama ada belian ataupun jualan. Tengok pada nama kita. So kita nama kedai Sultan Anthony atas ke bawah? Bawah. Ni kita beli ke jual? Beli. Kita beli. Jadi masuk jurnal. Ni nota debit. So jurnal Belian. ya betul, jurnal belian. Okey, tarikh 7 Mei, nombor dokumen 1910. Butir dia tak tulis nama apa? Cergas. Ya, cergas sendirian berhad. Sendirian Berhad. Ya, cergas sendirian berhad. Ingat 7 Mei RM180. Okey, so Mei 7 cergas sendirian berhad. Berapa tadi nombor dia? 1910. Nombor dokumen 1910. Jumlah dia? 180. 180. Baik. Nota debit ni sebab apa berlaku? Sebab orang pembekal tu dia tersalah rekod. Okey, dia tertinggal rekod. Contohnya barang tu dia orang tu beli, mula dia beli berapa tu? Kuantiti tak ada pula. Okey, dia beli 100. Okey, tapi rupanya dia kurang masukkan 10. Jadi dia bagi lagi lah dokumen dia nota debit Okey, baik. Seterusnya dokumen 3 pula.
Okay, dokumen 3, invoice rekreasi enterprise. Okay, so bila tengok invoice je tahulah, okay, ni mesti urus niaga secara kredit. Okay, lepas tu rekreasi dan kita kat bawah. So kita beli ke kita jual? Beli. Ya, kita beli. So automatik masuk kat mana? Jurnal belian. Pembelian. Jurnal belian. Sebab dia beli raket tenis, masih lagi alatan sukan. Nilai dia 5427, nombor bil 7020 14 minit. Okay, nak butir ni tu dia apa? Rekreasi enterprise. Dia akan jadi butir dia. Okay, 5427. Banyak pula butir ni. Dia mesti ikut turutan tarikh 5427. Berapa bulan tadi? 14. 14 Mei. 14 Mei. Cukup saya bulan ni. Okay, awak tulislah nama dia. Okay. Nama dia apa tadi? Rekreasi kan? Rekreasi enterprise. Okay, baik. Seterusnya, dokumen 4. Okay, ni barulah nama kita dekat atas. So, invoice, nama kita dekat atas. Nama kelab jagung dekat bawah. Maknanya kita jual ke kita beli? Jual. Ya, kita dekat atas. Kita jual. Maksudnya masuk invoice. Dan dia adalah barang niaga. Jadi, masuk dekat jurnal. Jurnal jualan. Jurnal jualan. Nilai dia 3553. Okay, dekat butir kita nak tulis apa? Kelab jagung. Betul. Okey, butir dia akan jadi kelab jagung. Ingat 3553 21 Mei. 0001. So kita buatlah jurnal yang baru. Okey, jurnal yang baru. Ni saya selangkan ni saya buat kat bawah ni. Ni saya selang. So jurnal jualan JJ1. So tarikh 2019 berapa bulan? Ingat? Ni 21. 3553. Ni 21. Kelab jagung 3553. Nombor dokumen tadi 0001. Okey, dah jelas tak? Jelas. Seorang jelas. Yang lain jelas tak? Kalau ada soalan kat tangan kalau ada soalan kat tangan. Diam dia. Okey, baik. Lepas tu, Mana nampak sekali. tu? Tak nampak? Nampak apa? Dokumen ni? Tak nampak apa, Khadijah? Awak nampak tak skrin ni? Tak nampak kalau angkat tangan. Angkat tangan dekat raise hand tu. Okey, pelanjat lagi tak nampak. Okey, baik, sorry. Okey, lepas tu ni kita last kali kita jumpa nota kredit. Tadi dah tahu dah. Kalau nota kredit mesti untuk apa? Kurangkan. Pulangan. Tapi tidak pulangan. Mesti ada pulangan barang. Tapi kita nak tahu dia pulangan belian ke pulangan jualan. Macam mana nak tahu? Kita tengok nama kita. Anthony dekat atas ke kat bawah ni? Atas. Bila dekat atas maksudnya pulangan jualan ke pulangan belian? Pulangan jualan. Betul. Pulangan jualan. So dia akan masuk jurnal pulangan jualan. Tarikh 23 Mei, nombor resit dia ni, nombor dokumen. Okey, kepada kelab jagung. Maksudnya kelab jagung pulangkan barang lah. Okey, so butir dia akan jadi kelab jagung. Nilai dia 57. So kita buka yang seterusnya lah. Jurnal pulangan jualan. JPJ 1. Tarikh 2019 Mei berapa bulan? 23. Mei 23. Kelab jagung 53 53. 57 0001. Okey. Dah. Jadi ada lagi tak dokumen?
Ada lagi tak dokumen yang kita belum ambil kira? Tak ada. Untuk soalan tu? Tak ada. Dah tak ada, baru kita boleh jumlahkan. Okay. So kita jumlahkan dulu jurnal belian yang pertama. Crowded sikit lagi. Ni awak buat muat lah Saya buat dia tak muat saya. Okay, baik, jumlahkan. 9180 tolong kira. 9180 tambah 180 tambah 5427. Berapa? 14787. 14787. Okey, ni contoh ni. Ni contoh saya punya ni dekat bahagian bawah Aku dekat bawah garisan bawah sekali. So, bulan Mei ada 31 hari bulan. Kita tulis sini account apa? Belian. Ya, account belian dalam kurungan Debit. dalam debit. Okey. Okey, baik. Okey, jurnal jualan pula. Okay, so dah tak ada lagi dah habis kat situ. So kita totalkan 31 hari bulan. Nak selang tak selang boleh ikut pada awak. Kalau misalnya awak nampak comot awak boleh selang. Kalau awak tengok kemas tak payah selang. Okay, jadi kita jumlahkan account apa? Akaun belian. Akaun jualan. Ni dah yang jurnal yang kedua. Account. Sebab dia jurnal jualan jadi account. Akaun jualan. Ya, account jualan dalam kurungan Kredit. 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 Jumlah dia ada berapa ni? Satu saja kan? Jadi inilah jumlah dia. 3, 5, 5, 3. Okay. Lepas tu baru kita pergi jurnal pulangan jualan. Mei 31 hari bulan. Account apa? Akaun pulangan bulan. Jualan. Debit. Dalam kurungan Debit. okey, jumlah dia 57 garis ganda. Dah selesai. Teng, dah selesai. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey, kita pergi pada soalan 2. Kalian boleh buat sendiri lah. Saya ni kena pasti dia ni masuk mana. So, awak dah tahu nak ikut dah. Awak rasa dia lagi senang lagi susah daripada jurnal am? Senang. Senang. Dia lagi senang daripada jurnal am kan? Jurnal khas. Cuma yang penting awak kena tahu. Kita beli ke kita jual? Kita pulangan jualan ke kita pulangan belian? Macam itulah. Okey, nama bergantung pada nama kita kat atas kat bawah lah. Okay, so kita sekarang adalah perniagaan elektrik MS. So barang alat elektrik. Kita dah jumpa soalan ni. Tapi dia bukan alat elektrik, dia jual TV saja macam tu. Okay, yang ini TV saja ke? Sama juga TV tapi tak apa. Dia sengaja dia lain. Okay, baik. Jadi mari kita tengok. Okay, dokumen pertama invoice. Nama kita kat atas kat bawah. Bawah. Nama kita kat bawah. Kita barang niaga, kita beli ke kita jual? Beli. Kita beli, automatik masuk mana? Jurnal belian. Jurnal belian. So dekat tarikh yang ini, nombor dokumen yang ini, butir, nilai dia 3,400. Butir ni kita nak beli apa? Panasonic. Ya, senang kan? Okay, mesti sama ejaan dia. Jangan nanti awak kata, apalah Panasonic, tukar Panasonic lah. Jangan. Okay. SDN, BHD ni pun memang pendek macam ni macam juga. Yang tadi tu dia adjust sendirian, awak kena adjust sendirian juga. Jangan berduaan pula. Okay, jangan tukar-tukar. Okay. Account ni, kalau nama pelanggan ke pembekal kita tukar huruf A pun jadi salah. Okay, baik. Kita tahu. Okay, dokumen 2. Okay, siapa boleh try? Lina ada tak Lina? Lina. Tak ada. Senyap je Lina. Rayyan, dokumen 2 tolong sekejap. Lina ada. Okey Lina, cuba tengok dokumen 2 masuk mana agaknya? Kenapa?
Dapat. Okey, kita tengok nota kredit. Nota kredit mesti untuk apa tadi? Sama-sama kita tolong. Pulangan. Ya, pulangan. Nota kredit mesti untuk pulangan. Okey, jadi tengok. Oh, television. Jadi pulangan barang niaga. So, nama kita dekat bawah ke kat atas? Bawah. Bawah. Ya, kita dekat bawah. Jadi, maknanya pulangan kita beli ke kita jual? Kita beli. Kita beli. Jadi, automatik pulangan belian. Jadi, maksudnya pulangan belian. Belian. Okey, JPP. Okey. So, tarikh 6 Jun. Ini nombor dokumen, nilai dia 184. So, dekat butir kita buat nama siapa? Panasonic SDM. Ya, betul. Butir nanti kita letakkan nama Panasonic Sendian Berhad. Okey, boleh cakap ni? Boleh. Okey, seterusnya dokumen 3. Okey, ini invoice. Kalau invoice mestilah urus niaga Kredit. secara kredit secara hutang. Bagus. Okey, so nama kita kat atas kat bawah? Atas. Atas. Ya, kita dekat atas. Bila kita kat atas, kita jual ke kita beli? Jual. Jual. Kita jual. Kita tengok betul tak barang niaga? Oh, betul barang niaga. Jadi, automatik masuk pada jurnal. Jualan. Jurnal jualan. Ni tarikh, nombor dokumen, nilai dia 3,600. Butir, kita tulis nama apa? Perniagaan Ghafar. Betul lah, senang. Alhamdulillah. Okay, seterusnya dokumen 4, nota debit. Nota debit. Kita dah jumpa tadi nota debit. Adakah dia sama macam nota kredit? Tak. Okey. Okey. Nota debit sama ada masuk JB, jurnal belian atau jurnal jualan. Ingat So kita nak tengok dia, nak tahu dia jurnal belian atau jurnal jualan, tengok pada nama kita. So nama kita dekat atas ke kat bawah? Atas. Bila dekat atas maksudnya kita jual ke kita beli? Jual. Kita jual. So kita tak nak masuk belian, kita akan masuk dekat jurnal jualan. Ini tarikh, nombor dokumen, dia 9. Butirnya apa? Perniagaan Ghafar. Betul lah. Betul, bagus. Alhamdulillah. Right. Dokumen 5 akhir sekali. Okay. Invoice. Invoice mestilah urus niaga secara kredit, secara hutang. So nama kita kat mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. Bila kat bawah kita jual ke beli? Beli. Ya, bila kita beli, tengok barang niaga betul tak ada OTV. Oh betul. Jadi kita masuk dalam jurnal Belian. belian. Nilai 1,800, tarikh 18 Jun, nombor dokumen ni. Butirnya apa? Zara Istimewa. Zahibah. Zahibah Sendirian Berhad. Bagus. Zahibah Sendirian Berhad. Okey, dah. Yang siapa marah tu? Sorry Okey, baik. Okay, dah habis. Okey, ni ada tempat dia. Boleh isi lah. Dah faham kan? Okey. Dah habis semua dokumen, baru kita buat jumlah dia tau. Okey, itu saja. Okey. Okey, ada soalan slide ni? Tak Ada soalan? ada. Betul Okey, standby. Nak ambil gambar. Senang je, Alhamdulillah.